Kalau lain-lain jenis, emas dan beras, boleh kita jual ikut suka hati kita. Tak tunai pun tak apa. Emas dengan emas mesti tunai. Itu saja. Emas dengan duit, duit bukan emas. Nah itu. Tanya saya, Ustaz, hadis sahih ke? Itu yang amat saya marah tu. Saya dah awak kerti pada saya tu. Saya betul kat Ustaz. Tanya buat apa? Sahih tu maknanya ada mengaji masalah hadis. Dia hadis sahih ada, hadis hasan ada, hadis maudhu ada, hadis mauquf ada, hadis mutawatir ada, hadis masyhur ada, hadis mu'an ada, hadis ahad ada, hadis wahid ada, hadis gharib ada. Itu dia dua tu tahu je. Jangan tanya, diam-diam sudahlah. Tahu dua tu sahih ke baik. Tu. Pasal kita belajar pun ilmu hadis tu. Dhabit tu mana apa, siqah tu mana apa. Perkara itu. Jadi maknanya sekarang ni tuan-tuan, kita balik surah ini merupakan surah cabaran kepada orang-orang Quraisy yang minta berdamai. Nabi tak jawab. Apa-apa hal pun Nabi tak jawab. Tengok ayat Quran turun baru Nabi jawab. Itu dia. Tengok orang ulama dulu pun begitu. Imam Syafi'i pun begitu. Imam Syafi'i ni kalau orang tanya soalan, dia tak jawab. Satu hari dia naik unta, ada orang tanya, tuan, kaki unta tuan ni berapa? Kan tak ada kerja tu. Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i. Dia turun, dikira kaki unta, 1, 2, 3, 4 dia kata. Kenapa tuan turun? Kenapa tuan kira? Kaki unta bukan 4. Iyalah, waktu saya naik tadi, saya bimbang, dia hilang 1. Mana tahu. Makna ceritanya berhati-hati Imam Syafi'i menjawab satu soalan. Walaupun itu bukan hukum, itu benda. Kita pun kalau tengah naik motor, berhenti dia. Tuan, Assalamualaikum, saya apa? Turun sekejap, tengok. Itu cara dia. Tadi ada orang tanya, semalam orang tanya saya. Dia kata, doktor kata anak awak ni tak ada tempurung kepala. Nanti kalau kita biarkan lahir cukup bulan besok, dia lahir 2 hari dia mati. 2 hari dia mati. Sekarang sudah 5 bulan. Eloklah digugurkan. Saya pun tak jawab. Tadi saya fikir-fikir, beginilah saya kata. Semalam dia soal, hari ni saya jawab. Gini, mati hidup dia itu sudah 5 bulan, sudah bernyawa. Kalau tergugurkan dia, kita mendahului Allah Ta'ala. Dia sudah bernyawa, bermakna kita sudah jenayah. Kalau nak mati lepas 2 bulan 2 hari dia lahir, itu soal Allah Ta'ala. Mengapa kita mendahului hukum Allah Ta'ala? Saya pun takut jawab soalan. Nanti ustaz dia kata bila nak keluar besok, kepala tak ada, mana nak keluar tu? Yalah, kan orang yang mudah dia kan boleh operate, kan mudah. Susah juga. Jadi tak jadi operate lah. Satu hari dulu, dalam 4-5 tahun dulu, satu orang jumpa saya juga. Dia kata anak saya ni cacat. Doktor kata 1/100 juta. Kalau cacat, suami isteri datang ni, kalau cacat ustaz, dia kata, saya anak ramai, saya akan tinggalkan tanggungjawab pada anak-anak yang lain. Kelang kabut nak jaga anak cacat ni. Mana dia nak suruh saya bagi hukum boleh? Itu soalan. Macam-macam alasan lah. Susahlah, begitulah. Doktor kata elok gugurkan saja. Saya kata cacat ni bukan kerja kita. Kalau cacat pun anak kita juga. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Serahlah kepada Allah Taala. Itu doktor kata. Belum tahu Allah Taala kata lagi. Dia reda sikit lah. Lahir budak, elok, siapa tangan seorang 4-5 tahun umur dia. Saya dah sekolah dah baru kerja. Tu maka kita jangan cepat. Doktor itu ilmu dia setakat itu. Ilmu Allah Ta'ala itu lebih daripada itu. Itu kena ingat. Jangan mendahului ilmu Allah Ta'ala. Itu kesan-kesan itu. Jangan cepat-cepat. Saya pun takut nak buat hukum tu. Ini masalah. Pasal hukum ni kalau haram, haram lah. Kalau harus, harus. Tak boleh yang harus kata haram, memang tak boleh. Yang haram kata harus, lagi tak boleh.
halam lagi tak boleh. Begitulah. Maka permohonan orang-orang Arab Quraisy tadi minta Nabi berdamai tukar-tukar tahun ni, turun firman Allah Ta'ala ini, qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Mengapa disebut orang kafir? Ini sebagai penghinaan kepada orang kafir. Orang kafir pun dihina. Orang kafir pun marah juga tu. Itu sebab kan ada orang-orang kita pun, bukan kita orang saja, bukan dia orang kafir, kita orang pun dia kata kafir juga. Orang kafir pun kata dia kafir pun dia marah pasal penghinaan itu. Itu kafir. Kafirun maknanya orang-orang jamak. Kafir satu, kafirani dua, kafirun ramai, ataupun kafarah dua. Jadi kafarah maknanya orang-orang kafir juga maknanya. Katakan oleh Muhammad, wahai orang-orang kafir, apa hal? La a'budu ma ta'budun, aku takkan sembah apa yang kamu sembah, iaitu berhala, batu-batu, patung-patung yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Begitu. Itu dia. Kami takkan, aku takkan sembah apa-apa yang kamu sembah, batu ke, patung ke, berhala. Sebenarnya orang-orang Quraisy ni di Mekah tu sebenarnya tak ada patung asal, tak ada. Entah macam mana orang Mekah ni pergi berjalan sampai tempat lain, dia nampaknya tempat lain tu ada orang nyembah patung, itu ditiru balik tu. Asal tak. Entah macam mana silap ditiru tempat lain, ditiru. Dia suka meniru. Padahalnya dia tak tahu ke batu tu tak ada boleh buat apa. Kalau patung jatuh longkang, jatuh tak bangun. Di zaman Nabi ada satu seorang orang kafir ni, anak Islam lelaki tiga-tiga, dia seorang tak, patung dia besar, dia buat patung kat rumah dia tu. Malam-malam dia tidur, anak campak dalam tempat najis tu. Pagi dia tengok, mana Tuhan aku hilang, Tuhan dia hilang, jatuh dalam tempat najis tu. Cari, dia ambil balik, dibasuh, dimandiin Tuhan masuk tandas tak bangun. Letak balik. Malam sekarang nak curi lagi, campak balik. Lama terfikir, Tuhan aku tak boleh buat apa dia tu. Dah masuk dalam najis tak bangun, tak bau ke dia? Saya lupa cerita dia tu, dia masuk Islam atau tidak. Rasanya masuk dia tu. Tu dia. Setelah anak campakkan. Begitulah. Maknanya mereka menyembah benda yang tak beri manfaat. Mudarat pun tidak, manfaat pun tidak. Mengapa disembah juga? Ini soalan. Kerana sudah menjadi tradisi, turun temurun. Saya pun tanya orang India tu. Saya tanya India. Saya kata, yang awak bersembah patung yang tak boleh buat apa tu pasal itu? Encik, ini orang tua-tua. Dikut orang tu buat, dia buat ni. Dia pun tak tahu mengapa orang tua sembah batu tu, patung tu.